Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengenal pasti pecahan wajar, pecahan tidak wajar dan nombor bercampur. Okey, kita ulang sedikit apa itu pecahan. Pecahan ni ialah beberapa bahagian dalam satu. Contoh, satu petak saya bahagikan kepada dua bahagian yang sama besar. Okey, kemudian saya lorekkan satu bahagian saja. Jadi pecahan kawasan yang berlorik ni ialah 1/2. Nombor 1 ini ialah pengangka bilangan bahagian yang kita mahukan. Kawasan yang berlorik. Jadi ada 1. 1 saja. Per 2. 2 ni apa? Penyebut. Penyebut ni bilangan semua bahagian. Jadi dia mesti ada 2 bahagian dalam 1. Jadi 1/2. Okey. Ataupun pecahan juga ialah bermaksud beberapa bahagian dalam satu kumpulan. Contoh dalam satu kumpulan ni ada 5 telefon. Saya nak pecahan telefon berwarna kuning. Jadi warna kuning ada 1 saja. Jadi 1, pengangka dia 1. Okey. Jadi penyebut dia berapa? Penyebut dia 1, 2, 3, 4, 5. Semua sekali ada 5. Jadi pecahan telefon berwarna kuning ialah 1/5. Baik, hari ini kita akan tengok macam mana kita nak kenal pasti daripada lukisan pecahan wajar, pecahan tidak wajar dan nombor bercampur. Okey. Pecahan ada 2, satu wajar, satu tidak wajar. Apa beza dia? Pecahan wajar ni pengangka nombor atas kecil, kurang daripada nombor bawah penyebut. Penyebut lebih besar. Contoh yang seperti mana kita dah belajar sebelum ni, 1/4. Okey, 1 kecil, kurang daripada 4. Okey. Jadi seperti mana gambar rajah ni, satu kawasan dilorikkan, jadi pecahan kawasan berlorik ialah 1/4. Dia adalah pecahan apa? Wajar atau tidak? Wajar. Kenapa wajar? Pengangka 1 kurang daripada penyebut 4. Okey, sama juga seterusnya 3/4. Dia adalah pecahan wajar sebab 3 pengangka kurang daripada 4 penyebut. Jadi dia adalah pecahan wajar. Apa yang beza dengan pecahan tidak wajar? Kalau tadi wajar, pengangka kurang. Jadi kalau pecahan itu tidak wajar, pengangka nombor dia lebih besar daripada penyebut. Okey, contohnya saya ada satu petak, saya bahagikan kepada 4 bahagian dan saya lorekkan semua. Jadi pecahan kawasan berlorik sama dengan 4. Pengangka dia 4. Penyebut bilangan semua bahagian pun sama 4. Jadi 4/4. Ini juga termasuk dalam pecahan tidak wajar. Okey. Pengangka sama dengan penyebut. Okey. Seterusnya kita tengok 5/4. Okey, kita tengok cara macam mana kita nak baca gambar rajah ni. Okey, pertama dia ada satu petak, bahagi kepada 4 bahagian yang sama besar. Kemudian ada petak kedua, bahagi kepada 4 bahagian yang sama besar juga. Jadi dia lorekkan berapa bahagian? 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi pengangka dia berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab dia adalah yang kita mahukan. Bilangan bahagian yang berlorik. Okey, jadi 5. Jadi berapa pula penyebut? Kenapa penyebut dia 4? Ingat balik. Penyebut dia 4 sebab bilangan bahagian untuk satu sahaja. Kita tak ambil 2 sekali. Jadi dalam satu petak ni ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sahaja. Kita tak boleh tulis 5/8. Salah. Okey. Gambar rajah ini kita baca dengan 5/4. Okey, 5 bahagian yang berlorik dan 4/4. Okey. Sama juga seterusnya kita tengok. Okey. Pecahan wajar. Okey, contohnya 2/5. 2 kawasan yang berlorik daripada 5 ke semua bilangan bahagian dalam satu petak. 2/5. Seterusnya 4/5 pun juga pecahan wajar. Kenapa pecahan wajar? Kita ingat semula nombor pengangka kurang. 2 kurang daripada apa? Penyebut dia 5. 4
kurang daripada apa? Penyebut dia 5. Okey. Kalau gambar rajah seterusnya ni, okey, ada 5 bahagian, 1 2 3 4 5. Kesemuanya saya lorikkan jadi pecahan kawasan yang berlorik ialah 5/5. Okey, jadi pengangka sama dengan penyebut. Jadi dia adalah pecahan tidak wajar. Okey, seterusnya. Okey. Ada 2 petak, kedua-dua petak saya bahagikan kepada 5 bahagian yang sama besar. Okey, jadi macam mana saya nak baca pecahan ni? Jadi yang atas pengangka ialah bilangan yang kita mahukan, bilangan petak yang berlorik. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 7 kawasan yang berlorik. Per berapa? Ingat balik. Apa penyebut? Penyebut ialah bilangan dalam satu bahagian saja. Satu petak ni saja. Jadi 1 2 3 4 5. Jadi kita letak 5 penyebut dia. Okey, jadi pecahan ni adalah tidak wajar. 7/5. Kenapa? Sebab pengangka lebih besar daripada penyebut. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, pecahan wajar 5/8 atau 7/8. Ini adalah pecahan wajar. Pecahan tidak wajar seperti mana kita tengok tadi ialah pengangka sama seperti mana penyebut. Jadi 8/8. Ada 8 petak, 8 bahagian yang berlorik. Per penyebut dia pun ada 8 juga. Okey, tengok gambar rajah sebelah. Okey, jadi ada berapa banyak yang berlorik. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi pengangka dia adalah 11. Berapa penyebut dia? Penyebut dia kita kira yang mana satu? Adakah kita kira di satu petak yang besar ni saja atau kita kira kedua-dua petak? Satu saja, bahagian dalam satu petak saja. Jadi bahagian dalam satu petak ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 8. Jadi pecahannya ialah 11/8. 11/8 ni pecahan wajar atau tidak? Tidak wajar. Okey. Kalau kita tengok tadi, pecahan ni ada 2. Satu pecahan wajar, satu tidak wajar. Seterusnya ialah nombor bercampur. Ingat daripada pecahan tidak wajar kita boleh jadikan kepada nombor bercampur. Nombor bercampur ni apa sebenarnya? Nombor bercampur ialah nombor bulat kemudian pecahan wajar. Dia adalah bentuk yang dimudahkan kepada bahagian nombor bulat dan pecahan wajar. Okay, macam mana kita baca gambar rajah ni tadi? Dia ada 2 petak yang sama. Kita bahagikan kepada 3 bahagian yang sama besar. Jadi berapa banyak kawasan yang berlorik? 1 2 3 4 5. Jadi pengangka dia berapa? 5. Okey. Kemudian penyebut berapa bahagian dalam satu petak ni saja? Ada 1 2 3. Jadi ada 3. Jadi pecahan tidak wajar dia adalah 5/3. Kenapa tidak wajar? Atas lebih besar daripada bawah. 5 besar daripada 3. Macam mana kita nak jadikan kepada nombor bercampur? Okey, ingat pengetahuan baru hari ini, awak kena ingat mana-mana bahagian, mana-mana petak yang saya telah lorikkan ke semuanya, kita boleh jadikan dia sebagai okey, jadi berapa pecahan dekat sini? 3 per 3. Okey. Dia 3/3. Dia sama juga dengan nilai 1 petak. Betul tak? Kan? Dia sama dengan nilai 1 petak. Jadi 1 ni ialah nombor bulat. Jadi yang tinggal dekat sini kita boleh baca pecahan dia berapa? Dia ada 2. 1, 2. Jadi dekat sini adalah 2. Okey. 2/3. Okey. Jadi 2/3. Jadi nombor bercampur yang kita telah hasilkan ialah 1 2/3. Kita baca dengan 1 2
per 3. Okey. Saya ulang lagi sekali cara membaca nombor bercampur. 1, 2 per 3. Kita tak baca 12 per 3. Salah. Itu menunjukkan nombor yang lain. Nombor bercampur dia 1 sebagai nombor bulat. 1, 2 per 3. Okey. Contoh yang lain. Kita tengok. Okey. Macam mana saya nak baca ni dalam pecahan tidak wajar? Pecahan tidak wajar. Okey. Berapa banyak yang saya lorikkan? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa penyebut dia? Penyebut dia bilangan bahagian dalam satu petak saja. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4, 5 per 4. Jadi gambar rajah yang pertama ni ialah 4 per 4. Okey. 4 per 4. Jadi sama dengan berapa saya kata? Satu petak yang besar. Okey. Jadi seterusnya petak kedua ada berapa bahagian berlorik? 1 sahaja. Okey, 1. 1 jadi 1 per 4. Okey. Jadi berapa nombor bercampur yang saya dapat? Ialah 1 per 4. Okey. 1 per 4. Okey. Contoh yang lain kita tengok pula. Macam mana saya nak baca gambar rajah ni dalam pecahan tidak wajar? Kalau tidak wajar kita baca semua yang berlorik. Berapa? 9. Okey, kita ada 9. Per berapa penyebut dia? Satu petak ada berapa bahagian semuanya? 6. Jadi pecahan tidak wajar dia 9 per 6. Itu tidak wajar. Macam mana dalam nombor bercampur? Jadi yang semua yang saya lorikkan ni ialah 1. Saya dapat 1. Okey. Kalau pecahan dia saya dapat berapa? 6 per 6. Kan? Okey. Jadi yang petak lagi satu, saya ada berapa pecahan dia? Berapa kat sini? 1, 2, 3 saja. 3. Jadi yang di sini ialah per 6. 3 per 6. Jadi 3 per 6. Jadi nombor bercampur yang kita dapat ialah 1 berapa? 3 per 6. Okey. Jadi kita kena ingat pecahan tidak wajar kita boleh tukar cara baca dia kepada nombor bercampur. Okey, jadi caranya setelah saya tunjukkan sebentar tadi.